Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, summa jumlatul amr annaka iza nazarta fi dalaili sun'illahi azza wa jalla wa am'anta wa an'amta an-nazar alimta anna laka wa lana ilahan qadiran aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakalliman munazzahan an hadisul kalami wal ilmi wal iradati muqaddasan an kulli naqsin wa afatin la yusifu bisifatil muhadisin. Maksudnya lebih kurang insya-Allah. Kemudian jumlah daripada urusan ini, sesungguhnya engkau apabila engkau tilik pada tanda-tanda ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau baikkan tilik. Ketahuilah engkau bahawasanya bagimu Tuhan yang esa, yang berkuasa, yang mengetahui, yang hidup, yang berkehendak, yang mendengar, melihat dan berkata-kata. Maha suci daripada perkataan baharu dan ilmu baharu dan kehendak baharu. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan dan juga kecacatan. Tidak ianya bersifat dengan sifat segala yang baharu ini. Yang saya hormati pengurusi serta seluruh jawatan kuasa surau At-Taqwa Seksyen 7 Shah Alam. Malam ni saya nak petik beberapa perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang saya ambil daripada kitabnya yang bernama Minhajul Abidin, yang dikatakan kitab terakhir yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi dalam tajuk berkaitan kewajipan menuntut ilmu, Imam Ghazali menyebut bahawa ilmu ini yang wajib kita tuntut ada 3, yang disebut sebagai fardu ain, ilmu fardu ain. Sabit hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu atas setiap orang Islam. Fardu ni makna kena buatlah, kalau dia tak buat berdosa lah. Maka kata Imam Ghazali, ilmu yang wajib kita tuntut, yang pertamanya ilmu yang membawa kita mengenal Allah Ta'ala, ma'rifah akan Allah. Dan saya ada hurai sikit hari tu ni berkaitan persoalan ma'rifah secara ringkas. Yang kedua, tuan-tuan, kita wajib mempelajari bagaimana nak beribadat dengan Allah. Disebut oleh ulama ilmu fiqh. Yang ketiganya mengenai perjalanan hati, supaya hati kita ini mampu kita sucikan dia, bersihkan dia dari segala sifat-sifat mazmumah, barulah boleh berpakaian dengan sifat-sifat mahmudah. Lagi hati kita tuan-tuan tak dibersihkan dari sifat-sifat mazmumah, lama itulah tidak boleh
berpakai dengan pakaian mahmudah. Macam tuan-tuan lah balik kerja. Ada kerja ni lah, kerja buru-buru kasak ni berpeluh-peluh. Kalau kita nak pakai baju baru, tentu kita mandi dulu. Mandi-mandi, sabun-sabun, bersih-bersih, dah cuci badan, baru pakai baju baru. Takkan berselemut, selut-selut, apa macam-macam. Kita buang baju lama, pakai baju baru, badan berpeluh, bau busuk. Orang tak buat kerja macam tu. Kalau kita pergi jumpa doktor, tuan-tuan, kita ada bisui, kudis. Dia basuh dulu, dia cuci dulu, dia buang kalau dia nanah. Last sekali baru dia berubat, dia balut. Tak ada lah penuh dengan nanah, tempek aja tu ubat. Mana doktor buat macam tu? Membersihkan hati itu namanya takhalli. Mengisi dengan berbagai sifat mahmudah itu namanya tahalli. Bila ada takhalli dan tahalli, barulah hati itu layak menerima warid atau anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah dia manis ibadat, lazat bermunajat, khusyuk dalam solat dan sebagainya, masya-Allah. Tapi malam ni nak bercakap berkaitan dengan ilmu tauhid. Ada orang kata ilmu tauhid. Kerana ilmu ini tuan-tuan mendidik kita bagaimana nak mentauhidkan Allah. Allah tu memanglah esa. Kita yang kena esakan dia. Kalau kita syirikkan Allah, Allah tetap esa. Kita yang tak kena aja. Bagaimana nak mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Boleh baca qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Tuhan kamu tu esa, Tuhan yang esa. Esa tu apa? Kata ulama, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Uraian dia panjang tuan-tuan. Tapi sekarang ni tuan-tuan dah timbul gulungan-gulungan yang mencerca ulama-ulama dulu. Baru ni tuan-tuan sekalian, seorang ulama terkenal di utara tanah air, Tuan Guru Haji Saleh. Dia merupakan mudir Pondok Ar-Rahimah. Umur dia mencecah hampir 90 tahun. Mengaji 20 tahun di Mekah. Kawan-kawan dia semua ulama besar-besar. Selalu datang ziarah dia. Bila dia mati tuan, orang ramai. Tak tahulah berapa belas ribu orang punya ramai menziarah dan mengiringi jenazah dia. Ada seorang tuan-tuan, dia tulis dalam Facebook dia. Nama dia ujungnya As-Sabuni. Depan tu apa? Osman As-Sabuni, apa sabun-sabun, lebih kurang macam tu lah. Dia tuduhnya Tuan Guru Haji Saleh ni tuan-tuan sekalian mengajar ilmu sesat. Bukan setakat tu, bahkan kitab yang diajar oleh Tuan Guru Haji Saleh ni namanya Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Kitab yang amat masyhur, dibaca di pondok-pondok. Dia kata kitab ni lah yang membawa orang kepada ajaran sesat. Jadi tuan-tuan sekalian, kena mengaji lah, senang ceritanya. Jadi kita kadang-kadang menjadi musuh benda yang kita tak tahu. Kita tahu, kita takkan memusuhi perkara itu. Jadi mungkin ada di antara kita, dia kata payahlah mengaji sifat 20 ni. Gitu gini. Kita baca Quran senang lah. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Tuhan tu sah. Sah tu apa? Sah lah, lawannya syirik. Kalau kamu tidak sahkan Tuhan, kamu terdedah pada mensyirikkan Allah. Kamu kena tahu sah tu apa, syirik tu apa. Ulama urai. Ulama ni tuan-tuan, ya Allah, dia permudah bagi kita faham. Tok Guru saya cerita tuan-tuan, dulu zaman Jepun masuk tanah Melayu. Bila dia masuk kampung Jepun ni tuan-tuan, dia nampak buah manggis bergolek bawah pokok. Dia ambil buah manggis, dia tokok dengan kulit-kulit. Apa Jepun kata? Wah, tak sedap boh. Dia kata buah manggis tak sedap. Hang makan tak betul. Baik, tu ada seorang budak tu kata, Tuan makan bukan itu macam. Apa macam makan? Dia budak ni ambil manggis, kopek. Bagi dia makan isi. Wah, banyak sedap boh. Sedap lah dah kena kopek. Ulama ni tukang kopek. Bagi kita faham satu persatu persoalan akidah tuan-tuan. Apa makna esa? Ulama sebut tuan-tuan sekalian dalam kitab-kitab tauhid mereka. Dia dimaksudkan dengan esa atau wahdaniyah itu. Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al.
So pada sifat zat tu apa dia? Dia hurai pula. So pada sifat tu apa dia? Panjanglah ceritanya tuan-tuan. Berhajat kepada pengajian. Lawan dia tuan-tuan, syirik. Kita boleh mensyirikkan Allah pada zat, sifat dan juga af'al. Jadi semua ni tuan-tuan, ulama tolong kupas, tolong ulas. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, semua selepas dia cerita tentang ilmu yang kita wajib belajar begitu begini, Imam Ghazali kata kemudian jumlatul amri, jumlah urusan berkaitan dengan ilmu fardu ain ni. Yang kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu atas setiap orang Islam, setiap individu. Maka ilmu yang setiap orang wajib belajar ni namanya ilmu fardu ain. Fardu atas setiap orang ain, individu. Iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian mengesahkan ibadah kita. Dalam satu hadis Nabi sebut, inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegap dan teguh satu bangunan bergantung asasuhu, asas. Maksud asas ni foundation. Kita nak buat bangunan, tapak mesti ada kajian tapak. Tak boleh kita tuan-tuan buat rumah atas payah runtuh terbalik rumah kita. Dia mesti ada kajian tapak supaya menguatkan asas suhu foundation tapak itu. Maka begitulah kata Rasulullah, tegap dan teguh agama seseorang itu bergantung pada ma'rifatullah, mengenal akan Allah Ta'ala. Bahkan kata ulama, la tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seorang tu melainkan kenal yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Logik pun logik tuan-tuan. Kita nak persembahkan ibadat kita kepada Allah, sedangkan Allah kita tak kenal. Macam kita lah nak bagi satu benda kepada seseorang. Kita ada handphone kita tu canggih, harganya 3,000. Nak bagi dekat kawan tu kita tak kenal. Bolang pasal, pergi post office, timbang-timbang apa semua, nak hantar kat siapa ni, cik? Kawan saya. Kawan ni cik nama apa? Tak tahu. Sudah. Alamatnya tak tahu. Nombor telefon pun tak tahu. Agak-agak sampai. Tuhan kita tak kenal. Nak beribadat kepada Tuhan, nak bersembah pada Tuhan, logiknya macam mana sampai? Sebab bila kita tak kenal Tuhan, kita terdedah kepada mensyirikkan dia. Kita tak tahu. Itu satu. Yang kedua yang bimbangnya besok tuan-tuan, di akhir dalam kubur, soalan pertama malaikat nak tanya, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan, agak boleh jawab tak? Contoh mudah fahamlah. Kita duduk tepi surau ni, orang datang, Assalamualaikum cik, salam. Siapa tu imam surau ni? Katalah kita kenal, boleh jawab tak? Tu imam surau ni nama Haji Soleh, isterinya Ustazah Zebedah, anak sulungnya nama Mat, anak bongsunya nama Mit, menantunya nama Mut. Dia jawab macam bercinggan, papa dia jawab. Tapi kalau tak kenal, macam mana? Assalamualaikum. Maaf tuan, cik, siapa tu imam surau ni? Kalau tak silap saya, ada bola nak apa? Apa nama apa? Tak boleh jawab tuan. Jangan main. Ini tuan-tuan. Sebab itu ulama tuan-tuan, ulama ahli sunnah wal jamaah ittifaq, sepakat bahawasanya bang siapa tak mengenal Allah Ta'ala, tak mengetahui akan makna kata sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah, demikian juga Rasul, imannya tidak sah. Iman tak sah. Kalau iman tidak sah tuan-tuan sekalian, dua kesan besar. Kesan yang pertama tuan-tuan sekalian, di dunia ini ibadatnya Tuhan tolak. Yang paling kita takut di akhirat besok kekal neraka selama-lama. Jangan main. Benda ni benda besar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ilmu fardu ain ni ilmu tauhid.
Di sini Imam Ghazali sebut sikit, tapi kitab saya baca ni dia bukan kitab tauhid, dia kitab tasawuf. Tapi dia sebut benda-benda yang perlu kita pelajari. Minhajul Abidin ni tuan-tuan, kitab terakhir Imam Ghazali. Kitab ni berumur hampir 1000 tahun. Bukan kitab ni 1000 tahun, isi kandungan dia tu. Hampir 1000 tahun. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia bagi panduan-panduan kepada kita. Apa kesimpulan atas cara ringkasnya? Maka kata Imam Ghazali, annaka iza nazarta, sesungguhnya engkau bila engkau nazar ni kau tilik dengan pandangan mata hati, tengok dengan mata kepala, ingat di hati. Tengok apa? Fi dalaili sun'illahi azza wa jalla, pada dalil-dalil sun'i ini pekerjaan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh tengok segala ciptaan Allah? Supaya kita mengenal penciptanya. Tuan-tuan, contohlah, tuan-tuan pergi rumah kawan, tuan-tuan tengok satu lukisan lekat di dinding. Lukisan tu gambar air terjun. Wah, kita tengok tuan-tuan macam air terjun juga. Macam hidup tu, macam hidup. Oh. Siapalah pelukis ni? Nampak? Dia tengok lukisan, hati dia kata mesti ada pelukis. Lukisan tu tidak akan terlukis begitu saja, mesti ada pelukis. Pandai sungguh. Dia buat pandai. Cermat pula dah. Macam-macam sifat yang baik kita beri pada pelukis, walaupun pelukis tu kita tak nampak. Pernah berlaku satu debat, tuan-tuan, antara Yahudi Dahri berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tu kecil lah, umur 9 tahun. Dia ulang alik mengaji kat tok guru dah. Yahudi cabar ulama-ulama berdebat dengan dia ilmu tauhid. Tampil tuan-tuan sekalian, iaitu Imam Abu Hanifah. Dia dalam masa tu umur baru 9 tahun. Dia kata, aku sanggup lawan kamu Dahri. Soalan pertama Dahri tanya, Tuhan ada tak ada? Dia kata, Tuhan ada. Kalau Tuhan kamu ada, tunjuk aku, mana dia Tuhan kamu? Tuhan aku ada, tapi tak dapat dilihat. Mana boleh, dia kata. Tiap-tiap yang ada, mesti boleh dilihat. Imam Abu Hanifah kata, tak semua yang ada boleh dilihat. Imam Abu Hanifah ambil satu mangkuk susu. Kamu tengok ni apa yang ada di tangan aku. Ini susu. Dalam susu ni ada minyak tak? Orang tetua kata apa? Susu, lembu punya susu, sapi punya nama. Jadi minyak sapi. Kita masak-masak dia, ditukar jadi minyak sapi. Artinya dalam susu tu ada minyak. Ada tak ada minyak? Ada. Mana minyaknya? Kamu nampak tak minyak? Kamu tak nampak. Tetapi macam mana kamu boleh kata ada susu dalam minyak dalam susu? Allah Ta'ala ada. Tak semuanya tuan-tuan sekalian yang ada ni kita dapat lihat. Contoh, kita tengok kipas memusin, kita tengok lampu menyala, kita meyakini bahawasanya ada karen. Ya, karen nampak tak? Kita tak nampak karen. Tetapi dengan memusinnya kipas, menyalanya lampu, itu dalil, tanda-tanda yang menunjukkan bahawasanya ada karen. Siapa nampak kencing manis? Tapi tanda-tanda orang kencing manis, tuan-tuan nampak tak? Kencing manis nampak? Hang teropong lagu mana pun tak nampak kencing manis. Tetapi tanda-tanda dia ada. Kita ambil darah, kita bubur dalam tu, dia punya alat dia tu, tengok tu dia 20. 20 tu kencing manis lah tu. Keliling kita semua pekerjaan urusan Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ini dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tuan-tuan, kita kena faham elok bahawa kita tak ada siapa boleh buat sesuatu, hanya Allah.
Nama aja kelang beras. Manusia tak boleh buat beras. Tunjuk saya mana ada kelang boleh buat beras. Sebiji beras pun kelang tak boleh buat lah tuan-tuan. Selai rumput pun manusia tak boleh buat. Sekok nyamuk pun manusia tak boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah. Allah bersifat khudrat. Makna khudrat kuasa. Apa makna kuasa? Taksir. Apa makna taksir? Memberi bekas. Yang tak ada hanya Allah boleh bagi ada. Kalau kita i'tiqad ada lain yang boleh mengadakan rosak akidah kita tuan. Tak ada siapa boleh buat. Berpakatlah Rusia, Amerika, Jepun buat macam-macam lah. Seluruh kuasa dunia buat sebiji beras kalau boleh. Buat sebiji padi. Tak siapa boleh buat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali kata, bila kamu lihat, kamu renung apa yang ada keliling kamu, segala pekerjaan ataupun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, wa am'amtan nazara, maka engkau minta tolong daripada Allah dengan penglihatan kamu itu, alimta, nescaya kamu ketahui, annalaka walana, sesungguhnya bagi engkau dan bagi kami ilahan, kamu ada Tuhan, kita ada Tuhan. Tengok segala ciptaan-ciptaan Allah ni, ingat ada penciptanya Allah. Alam ni pula tuan-tuan, tuan-tuan perhati alam, sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Malam siang, siang malam, pagi petang panas redup. Sentiasa berubah. Kalau benda berubah, tentu ada yang ubah dia. Ini cara akal fikir. Bolehkah sesuatu itu berubah tanpa orang yang mengubah dia? Tuan-tuan tadi mari belah ni, bawa kasut kau ni. Ni kasut masuk pintu belah kanan saya. Balik-balik tuan. Dah habis kuliah sembahyang Isyak, balik-balik kasut tak ada. Cari-cari, belah sana, pintu sana. Tuan-tuan fikir apa? Kasut berubah. Tuan-tuan fikir mesti ada orang ubah. Tidak? Dok, kasut tu berubah sendiri. Di otak tahu betul. Ya. Bila kasut berubah mesti ada orang yang ubah. Kita mari ke surau ni sembahyang. Kita pasti dalam bilik kita tuan-tuan, bilik kita tu memang tersusun elok, kain bajunya. Kalau ada buku-buku susun elok, semua elok, kursi meja tu elok. Balik-balik tuan-tuan dah lentang pukang, meja ke sana, kursi di sini, kain baju dah berceramuk. Tuan-tuan nak kata apa? Mesti ada orang masuk bilik aku, mengubah kedudukan kain baju aku. Betul tak? Dok, dia berubah sendiri. Dia tak apa nak kena. Otak tak apa betul. Komunis, dia boleh kata tuan-tuan, pertukaran malam dan siang ni semua sendiri. Law of nature. Semua sendiri. Dr. Abdul Karim Zaidan, tuan-tuan, dia tulis satu buku nama Usul Dakwah. Dia kata ada seorang profesor. Profesor ni anak budak-budak dia tu semua komunis. Tak percaya ada Tuhan. Profesor ni buat satu teori. Profesor tu kata pada satu malam, ribut turun dengan begitu kencang sekali. Dan angin-angin ni angkat pokok, dia hempuk hang aku. Pumpang, pumpang, pumpang. Akhirnya pokok-pokok tu jadi kepingan-kepingan kertas. Datanglah dakwat melayang dan menulis di atas kertas. Semua tulis. Kemudian kamu boleh baca dan faham maksud dia. Kata komunis, mana boleh macam tu Prof? Mesti ada kelang buat kertas. Mesti ada orang karang, mesti ada mesin cetak. Profesor kata kertas 2-3 keping tu mesti ada orang buat, ada orang karang, ada orang cetak. Takkan alam yang ini besar tak ada orang cetak. Fikir. Lepas tu tuan-tuan sekalian, saintis Islam beza dengan saintis komunis. Saintis Islam tuan-tuan, lagi dia kaji, lagi terasa kebesaran Allah. Keajaiban ciptaan Allah. Saintis komunis, lagi dia kaji, lagi dia kufur pada Allah Ta'ala. Ada seorang pakar sakit puan.
Saya baca, ditulis dalam ni lah, ada internet ni. Cerita dia ni tentang pakar sakit puan daripada Canada. Dia terjumpa satu hadis yang diterjemah dalam bahasa Inggeris, menceritakan bagaimana kejadian janin. Kejadian janin. Dalam Quran cuma sebut daripada mani bertukar menjadi ketul-ketul, menjadi darah, darah jadi ketul daging jadi lembaga. Tapi dalam Matan Arba'in hadis 40, Nabi sebut dengan jelas. Nabi sebut mani bertukar menjadi darah 40 hari masanya. Darah bertukar jadi ketul-ketul daging 40 hari. Ketul-ketul daging jadi lembaga manusia 40 hari. 124 hari Allah hantar malaikat. Tentukan gitu gini, tiupkan roh nyawa dia, kemudian ditentukan rezeki dia lah, jodoh dia lah, macam-macam lagi. Ya, profesor ni heran tuan. Apa yang Nabi sebut memang fakta tu tepat. Dengan realiti sekarang ni memang tepat, tak lari. Mani tak akan bertukar jadi darah tuan-tuan kalau tak cukup 40 hari. Tak percaya, ambil mani simpan tengok. Tapi dia kena cantum sperm lah antara laki-laki dan perempuan. Dia takkan jadi darah melainkan setelah 40 hari. Gitu juga darah takkan jadi daging melainkan 40 hari. Macam mana Muhammad boleh sebut, dia kata. Sedangkan masa tu belum ada pusat-pusat pengajian tinggi yang mengajar bab ni. Ketika zaman Nabi sebut tu, Eropah duduk dalam gelap. Belum ada kemajuan sains. Yang dia pelik macam mana Muhammad boleh sebut dengan tepat. Sedangkan Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis. Akhirnya tuan-tuan dia masuk Islam. Habis cerita. Para saintis kalau dia kaji-kaji last sekali, tempat dia Islam lah. Dia akan masuk Islam kalau dia betul-betul nak cari kebenaran daripada alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, proses yang berlaku di dalam makna kata perubahan alam ini, dia berlaku bukan secara revolusi, secara evolusi, sentimental. Tuan-tuan tadi pukul 5 petang. Tuan-tuan balik kerja, no, gelap. Ni gelap ni. Tuan-tuan main subuh, cerah. Tuan-tuan pun tak terperasan perubahan tu berlaku. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan naik bas balik kampung, driver tu tukar gear, tuan-tuan tak perasan. Gear 1, pi gear 2, pi 3, pi 6. Dia break pun kita tak perasan. Punya lembut cara dia break. Tuan-tuan nak kata apa? Oh, pemandu ni mahir memandu. Ya. Kalau dia bawa kereta, dia break, kita tersengguk, tertomoy. Dia tukar gear, kita terpelantin. Ini loklak punya pemandu. Kita duduk dalam alam ni ibarat kita naik satu bas. Perubahan tu berlaku petang, malam, siang. Kita tak perasan. Gitu. Jadi kita nak kata apa Allah Ta'ala ni? Bijak sana. Bukan bijak sini. Tuhan tu maha bijak lah. Bertabuh baik semua lah. Melalui alam ciptaan Allah Ta'ala. Saya dulu tuan-tuan masa kecil-kecil lah. Cerita kecil-kecil dulu. Televisyen mana ada. Yang ada panggung wayang lah. Itulah satu-satunya hiburan kita. Nak tengok wayang, duit tak ada, kena RM1. Kelas 2 6 kupang. Tunggu hari Ahad. Apa dah? Itu filem Cik Meteni. Cik Meteni ya, 2 kupang. Namanya Cik Meteni. Saya ingat lagi. Kita masuk pukul 12 3 hari, kita keluar pukul 2. Dalam masa 2 jam. Cerita yang popular, cerita cowboy lah. Cowboy Tarzan. Bila kita semua masuk tuan, dia tutup semua pintu. Mainlah wayang tu. Dah habis wayang tu tamat. Dia tulis the end, dia buka pintu. Bila buka pintu penggoyang tu, kita keluar pada panggung, kita rasa macam mana mata kita. Oh. Daripada tuan-tuan sekalian gelap bertukar terang secara mengejut, mata kita dah tukar dia punya ni, lens dia tu. Hari-hari begitu buta mata tuan. Tuan-tuan bayangkan, kita tengah-tengah tidur gelap-gelap, maka wop cerah. Tengah-tengah cerah, tup gelap. Kena seminggu tu buat kedai cermin mata. Putih mata tu. Kena setahun habis merotak mata. Tapi Allah buat proses tu, pertukaran itu secara sentimental, cukup seronok. Allah bijak, Allah Ta'ala ni hebat.
Jadi kita mengenal Allah melalui alam. Melalui apa yang kita nampak. Kita nampak dengan mata kita. Kita dapat rasa dengan lidah kita. Kita dengan tangan kita jabat panas sejuk, lembut keras. Kan? Dengan penglihatan kita, pendengaran kita. Semua ni dalil-dalil menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Dalil-dalil Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi saya baca ni untuk galak tuan-tuan mengaji tauhid. Carilah. Kalau dalam kitab Syekh Sanusi tu, Matan Ummu Barahin, ada cerita bab sifat 20. Syarah dia banyak. Antara yang popular Aqidatun Najin. Itu syarah, huraian. Kalau kita pergi pondok, kitab ni lah. Kemudian tu antara kitab lagi Faridatul Faraid, Durus Samin. Itu semua kitab-kitab tauhid mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap hujah musannif dia ada Quran, ada hadis dia. Bukan dia orang reka. Bukan reka lah tuan-tuan. Allah Rabbi Karim. Bila kita lihat semua alam ciptaan Allah ini, kita tahulah bahawasanya bagi kita ni ilahan, ada Tuhan. Orang ni tuan-tuan, orang apa? Orang asli lah. Dia duduk lautan rimba sana tu. Kenapa dia juga ada agama dia? Sebab dia mengaku ada Tuhan. Fikrah manusia tuan-tuan yang Allah letak di dalam hati ni, yakin adanya Tuhan, itu memang ada bersemua anak cucu Adam. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, seorang tu ketika dia tak ada masalah, dia tak percaya Tuhan. Ada cerita tuan-tuan, seorang pilot Jerman Timur dalam Perang Dunia Kedua. Dia ni tuan-tuan, pilot ni bawa jet pejuang, ditembak oleh tentera berikat. Sekutu Amerika tembak. Bila tembak tuan-tuan, jadi dia dah hilang kawalan terhadap pesawat tersebut. Pesawat tu menjunam ke laut. Dia ni komunis. Dia komunis. Kemudian tuan-tuan, tahu macam mana dia selamat dengan izin Allah. Dia tak mati. Kemudian pemberita temu bual dia, tanya pengalaman dia ketika pesawat ditembak. Saya kata, saya hilang kawalan. Dan saya tak boleh harap apa lagi yang ada pada saya untuk menyelamatkan nyawa saya. Dalam keadaan yang getir tu, dia kata, ketika pesawat tu menjunam ke laut, tiba-tiba terpancut dalam mulut saya. Apa dia? Oh my God, help me. Hai Tuhanku, tolong aku. Padahal sebelum tu dia kata Tuhan tak ada. Tapi bila tak mampu, oh my God, orang tahu. Tak salah, tak salah act lah. Masjid tak mau pergi, surau tak mau pergi, puasa pun tak mau, mayang tak mau, Quran tak baca. Bawa kereta tuan-tuan pergi ke Greek, nak balik ke Kelantan, turun ni, yang turun kat banding tu. Tiba-tiba tekan brek tak makan. Steering jam. Kita punya apa? Kita punya kereta dah terjun kau. Masa tu panggil siapa? Agak-agak. Panggil siapa? Agak-agak. Allah. Macam mana mulut boleh sebut Allah? Itu fitrah tuan-tuan. Lepas Allah hantar Rasul untuk, makna kata, untuk mensuburkan fitrah itu. Maka dikenalkan Tuhan itu ialah Allah. Gitu. Bersifat dengan sifat kesempurnaan gini-gini. Kamu hamba dia, dia menjadikan kamu cerita. Itulah Allah Ta'ala. Tuhan kita. Yang disebut sebagai qadiran. Qadiran ni yang berkuasa. Maksud berkuasa sini memiliki sifat kuasa, kudrat, kudrah. Apa kuasa? Kuasa ni tuan-tuan, maknanya taksir. Ta alif hamzah, sayara taksir. Makna taksir, memberi bekal. Yang tak ada, dia bagi ada. Yang ada, dia bagi tak ada. Kita sekarang ni dulu ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Disebut oleh ulama, mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin yang ada, dulu tak ada. Dulu kita mana ada, sekarang baru ada. Ada pula disebut mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tidak ada, dulu ada. Dulu dia ada, sekarang tak ada. Masuklah kubur lah. Siapa yang mentiadakan kita? Allah.
Siapa mengadakan kita? Allah. Kita lapar, tuan-tuan. Kemudian kita makan, kita kenyang. Siapa bagi kenyang? Nasi kan bagi kenyang, Allah bagi kenyang. Kalau kita kata nasi mengenyangkan, habislah kita, tuan-tuan. Allah boleh bagi kenyang, nasi boleh bagi kenyang. Dua yang boleh mengenyangkan. Syiriklah. Tidak ada yang boleh mengenyangkan melainkan Allah. Oh, itu tak samakanlah. Tuhan nak tunjuk, tuan-tuan. Benarnya bukan api yang membakar, bukan pisau yang memotong, bukan nasi yang mengenyang. Ada orang, tuan-tuan, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Ada tak? Makan tak kenyang, gila talak. Dia cerai bini dia talak 3. Nak balik dia tak boleh. Itu yang makan tak kenyang. Allah boleh buat, tuan-tuan. 300 tahun tak makan, tak lapar. Wala bisu fi kafihim salah samiatin sini nawazdadu tis'a. Buka suratul kahfi. Mereka ini duduk dalam gua 300 tahun. Makan tak, minum tak, 300 tahun. Ditambah lagi 9 tahun, 309 tahun kata Allah. Ashabul kahfi. Tuhan boleh buat. Malaikat tak makan, tak minum, pasal tak mati. Allah boleh hidupkan orang dengan makan. Allah boleh hidupkan manusia dengan tidak makan. Allah boleh buat apa saja. Tapi bukanlah selalu Tuhan buat. Nak tunjuk dia kuasa. Tuan-tuan. Sebab itu yang boleh memberi kuasa hanya Allah. Sebab itu kita ni, tuan-tuan, apa pun ingat Allah. Kita ni tak ada haula, tak ada quwata, tak ada daya, tak ada upaya dapat berjalan main masjid. Allah. Sebab tu bila malaikat, apabila orang azan, hayya ala salah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kita kena pergi lah masjid tu. Hayya ala salah, la haula wala, duk selimut tak jadilah lagu tu. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Wa qul malu fasayarallahu amalakum. Allah suruh kita berusaha. Dengan azan pergi ke masjid. Kena pergi. Tapi kita kata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya aku nak pergi masjid melainkan dengan izin Allah. Yang aku boleh mari masjid ni semata-mata pertolongan Allah. Maka kita syukur banyak-banyak, tuan-tuan, dapat buat ibadat. Dapat semayang, bangkit tengah malam, tersedak, terjaga, tengok jam pukul 4 pagi, terus pergi bilik air, ambil uduk, angkat takbir, saja aku semayang, sunat tahajud. Hati ingat, yang aku boleh semayang semata-mata anugerah Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, berderau yang mata, tuan. Jangan ada sombong sikit pun dalam hati kita. Kita sebenarnya apa pun tak ada, tuan-tuan. Kalau Allah tak izin, tak salah cakap. Kalau Tuhan tak izin, dia tak nampak pintu masjid ni, surau ni. Bu sana, bu sini, Gunung Melaya lah, Gunung Kinabalu lah, sini. Tak nampak pintu masjid, tuan-tuan. Betul. Frankfurt, sat lagi Moskow, sat lagi Paris. Mekah tak sempat singgah lah, tuan-tuan. No time. Mekah tak sempat singgah. Yang lain dia boleh buat. Jadi kita ni, tuan-tuan, Allah bagi kita boleh pergi menziarahi pusara Rasulullah, boleh buat kerja haji, boleh buat umrah, semata-mata semua dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kuasa melainkan Allah. La qadirun 'alal haqiqati illa Allah. Apa lagi yang kita kena tahu ni? Imam Ghazali kata aliman. Aliman ni Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Dan Quran disebut alim. Alim ni maha mengetahui. Maha tahu, maha. Yang amat mengetahui. Mufti tu mati dah. Nak tergelak tentang mufti. Oh, dia ajak tauhid, saya cukup minat. Dia cerita lama lah, 80-an dulu. Masa saya muda-muda, naik motosikal, pergi dengar kuliah. Dia kata kita tak boleh. Kita cuma mengetahui. Tapi yang maha mengetahui Allah Ta'ala.
Yang maha-maha ni semua Allah. Oh, saya seronok ah. Satu hari saya pergi pejabat dia. Saya kata boleh tak kalau kita bangsakan manusia ni duli yang maha? Dia kata motor pun nama yang maha. Lah pula dah. Saya kata, saya pening. Saya kata kok mana pula orang tua ni? Malam tu tuan-tuan, saya tahu jadual dia duduk dekat saya. Dia pergi mengajak mana semua saya tahu. Lepas dia mengajak, saya balik ikut dah. Ikut punggung dah sampai pintu pagar. Dia petik dia punya pintu pagar, buka aku masuk aku sekali. Awak ni? Ada saja nak jumpa tuan, ada yang mustahak. Masuk. Dia kenal muka saya. Nak apa? Nak tanya ni. Bolehkah? Duli yang maha mulia semua ni bolehkah? Mana boleh dia tak? Sebab maha tu Allah Ta'ala ya. Manusia ni setakat mulia, maha mulia Allah. Manusia ni mengetahui, maha mengetahui Allah. Saya tanya tuan, tadi ni tuan kata motor nama yang maha. Hang pergi tanya pejabat buat apa? Lain kali nak tanya, ambil tanya di rumah. Pula dah. Dia kata mampu macam ni. Ada juga jenis tu, nak tanya kena tanya di rumah. Macam ni receh. Memang betul tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah sebut tentang namanya. Allah tak sebut alim. Alim. Innahu was-sami'ul alim. Ada beza alim dengan alim, ada lain beza. Kalau alim, orang yang mengetahui. Kalau alim, yang amat mengetahui. Kita sakan alim, tahu ya, bukan tahu semua. Awak tuan-tuan ingat kita ni bijak ke? Satu soalan saya bawa kata cerok tempat tuan-tuan, saya tanya semua tak boleh jawab. Malam ni tuan-tuan nak lena pukul berapa? Lena betul-betul punya lena. Tuan-tuan tahu? Dia bertanya balik, ustaz tahu ke? Aku pun tak tahu. Okeylah. Sebab akan datang, mana kita nak tahu kan? Yang malam tadi. Siapa boleh bagi tahu malam tadi lena pukul berapa? Saya tahu ustaz. Tuan lena pukul berapa? Pukul 11. Mana tuan boleh tahu tuan lena pukul 11? Saya tengok jam ni tak? Tengok jam ada leda lagi. Lepas tu Allah tanya, antum ta'lamu amillah? Kamu ketahu atau Allah lebih tahu? Allah lebih tahu. Allah yang mengetahui inilah yang mencipta peraturan dan hukum hakam untuk kita. Untuk kebaikan kita. Tapi kita nak ambil alih tugas Tuhan. Buat undang-undang sendiri. Itu ya ubiruru. Semua masalah tak selesai tuan-tuan. Saya berapa saya duduk takut lah ni. Saya baru ni pergi buat kuliah dekat Jalan Pahang. Kuliah Duha. Ustaz jom kita makan Ustaz. Dia bertunggulah makan. Dengan itulah pengurus di situlah di tempat pejabat tu. Dia kata Ustaz tu. Awal. Lepas tembak 16 dah situ. Depan pejabat tu betul traffic light. Kawan tu berhenti kata dia main 2 motor pang-pang tembak. Pasal apa? Tak tahu lah Ustaz. Yang kami duduk bimbang lah ni Ustaz. Kelang banyak tutup. Orang banyak tak ada kerja. Barang mahal. GST lagi. Jadi kami duduk bimbang orang tak ada duit. Nak bunuh orang. Pergi cari tukang bunuh. Pembunuh upahan. Dengar cerita Ustaz bukan banyak Ustaz. 5,000 lah. 5,000 nyawa kita tuan. Haru. Mana takut sakit hati kat saya. Saya ceramah-ceramah terkena kepala dia sikit. Ustaz Sidik ni, dia nak buat kita tak boleh. Dia pergi cari orang tembak aku, mampu aku. Macam ni teruklah tuan-tuan, dia buat pasal. Kita tak mau pakai yang Allah suruh. Pakai. Kita duduk atas muka bumi ni tuan-tuan, bukan lama sebentar aja. Nak balik dah. Buat kebajikan lah. Buat kebajikan. Jangan menyusahkan orang. Ni menyusahkan orang tuan-tuan. Barang dah lah mahal, GST dah lagi tu. 2 kali mahal. Aduh, pening aku. Jadi Allah Ta'ala bila dia datangkan hukum, dia suruh kita ikut semua elok, insya-Allah. Jadi alim ni maha mengetahui. Kita tuan-tuan janggut kita berapa lai pun tak tahu. Gigi kita berapa batang pun kita tak tahu. Kita banyak tak tahu. Yang mengetahui tentang kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut oleh ulama usuluddin tuan-tuan, ilmu ni ialah disebut sebagai inkishaf. Makna ilmu tu inkishaf. Inkishaf ni makna terang
jelas dan nyata di sisi Allah segala maklumat. Dan Allah mengetahuinya dengan jalan tafsil, terperinci. Ada masa tentang duduk dekat tol Jalan Duta ke, tol Subang ke. Duduk bang setengah jam ke 15 minit. Berapa pintu kaunter tu? 20 dah. Teret keluar tu dia. Yang keluar tol tu bukan satu tempat, rasa ceruk. Saya mai daripada Cangkak Jerin, ada orang mai daripada Juru, ada mai pada Johor Bahru. Tapi tuan-tuan, bila keluar tol tu, dia tahu kita mai pada mana. Dia ceh betul tu. Ada terkurang, ada terlebih. Tak ada. Macam mana ni dia boleh tahu ni kita mai mana-mana. Sekali 20 kereta sekali keluar. Tak miss sebenarnya, semua betul. Dia ceh tepat tuan-tuan. Itu baru komputer manusia buat. Bagaimana Allah yang buat manusia. Lebih mengetahui tentang diri kita tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, yang dimaksudkan dengan ilmu ni inkishaf. Makna kata jelas, terang dan nyata pada sisi Allah segala maklumat. Selain daripada ilmu ialah tuan-tuan samak dan basar. Samak pun inkishaf juga, basar pun inkishaf. Terang, jelas dan nyata. Tapi tuan-tuan sekalian, inkishaf samak dengan basar ni lain. Ilmu lain. Tapi semua inkishaf. Contoh. Assalamualaikum. Orang bagi salam. Waalaikumsalam. Mak oi, buka pintu Pak Mat bang. Pak Mat bagi salam tu. Macam mana hang tahu dia Pak Mat? Hang nampak ke dia? Tak nampak. Habis daripada pendengaran. Kita dengar cut. Kita kata apa? Bunyi burung. Macam mana hang tahu bunyi burung? Telinga dengar. Itu inkishaf melalui pendengaran. Allah Ta'ala tentang mengenal, tahu segala-galanya dengan pendengaran. Hang bercakap, tak bersuara, semua dia tahu. Satu lagi tuan-tuan, inkishaf dengan basar, melihat. Nampak orang jalan kan? Siapa tu? Pak Ahmad. Macam mana hang tahu Pak Ahmad? Melalui penglihatan. Tak melihat, tak mendengar, tapi dengan ilmu yang kita ada, kita tahu satu maklumat. Mungkin kita dengar orang cerita lah, orang bagi kita maklumat itu ini, maka dengan ilmu yang ada kita tahu akan sesuatu. Itu semuanya tuan-tuan disebut sebagai inkishaf. Cuma bezanya tuan-tuan sekalian, ilmu ni Allah mengetahui segala yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Yang wajib ada pada diri dia, semua dia tahu. Mustahil ada pada Allah, yang tidak ada pada Allah, semua Allah tahu. Yang harus ada pada makhluknya, semua Allah Ta'ala tahu. Tidak ada satu pun terselindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Selain pada itu Imam Ghazali kata, kita juga kena mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu hayyan. Hayyan ni bersifat dengan hayat, hidup. Dia ada 6, 7 sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Ada 7. Satu je tak ada takluk. Yakni hayat. Lain semua ada takluk. Tuan-tuan sekalian, hayat ini satu sifat yang mengesahkan ke-6 sifat ma'ani yang lain. Tak sah pada akal Tuhan berkuasa melainkan hidup. Mati tak ada kuasa kot. Sultan itu walaupun telah mangkat tapi masih berkuasa. Mana ada kuasa, dah mati. Dah mati mana ada kuasa. Ya tak? Walaupun dia telah mati tapi masih melihat. Lagi tak betul. Tak sah pada akal nak kata melihat kah, berkuasa kah, mendengar kah, apa kah, melainkan dengan hidup. Adapun sifat-sifat yang 6 lagi, semuanya ada tuan-tuan sekalian, ada ta'aluk. Ta'aluk ni tuan-tuan kata ulama usuluddin menuntut lebih sifat ke atas zat. Kerana sifat tu asal maknanya yang berdiri dengan zat. Tetapi sifat ma'ani ni ada lebih. Macam kita kata lah, oh dia tu orang kuat oh. Adakah sifat kuat tu memang duduk pada diri dia. Tetapi ada lebih. Apa lebih? Mata orang bengkak, dia tumbuk. Itu yang lebih.
Kuasa tuan-tuan ada kat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ambil cangkui, tuan-tuan cangkui. Macam mana tuan-tuan boleh cangkui? Sebab tuan-tuan ada kuasa. Lebihnya tanah berlubang. Ini dia makan ta'aluk. Selain daripada tu, saya sebut cara ringkas, iaitu disebut juga di sini muridan. Muridan ni tuan-tuan, Allah bersifat dengan iradat. Maksud iradat berkehendak. Apa maksud berkehendak? Taksis. Apa makna taksis? Menentukan. Allah yang menentukan terhadap makhluknya satu sifat daripada beberapa sifat. Saya hitam. Saya boleh jadi putih. Tapi Tuhan pilih saya hitam dah tak putih. Sifat manusia laki-laki perempuan. Tapi Tuhan tentu laki-laki, dia tak jadi perempuan. Siapa menentukan saya laki-laki? Allah lah. Kenapa Allah boleh menentukan? Kerana dia ada sifat iradat. Tuan-tuan, buat contoh. Tapi Tuhan bukan boleh contoh. Mudah faham saja. Itu ya. Kan? Kita sekarang ni tuan-tuan, nak buat bangunan surau ni. Kita sudah ada kehendak. Surau ni bentuk macam mana tuan-tuan tak buat? Itu namanya dalam bentuk planning. Tuan-tuan buatlah plan. Tiang dia berapa, dia punya apa, piling berapa dalam. Semua tuan-tuan tentu. Nak guna besi berapa, dia punya berapa wide. Semua tuan. Bumbung dia macam mana. Itu cuma dalam bentuk planning. Inilah dia kehendak, inilah iradat. Surau belum ada, tapi planning dah ada. Macam saya ni tuan-tuan. Contoh saya ni. Saya ni tuan-tuan ingat, mati tak mati lagi. Saya dah mati tuan-tuan. Maksud mati saya tu dalam bentuk iradat. Tuhan dah tentu dah kematian saya. Cara mati, nak mati di mana? Orang tanya pasal kau tak mati, coming soon. Coming soon. Sampai masa, kan? Allah Ta'ala bagi mati, semua pakat tengok mati. Kan? Dulu cerita dulu. Kita cerita Tarzan. Cerita Tarzan ni sebelum ditayang di layar perak, filem dia ada tak ada? Filem dia ada. Alamak, Tarzan lemat. Bila? Coming soon. Coming soon. Pergi lagi, alamak. Tomorrow. Besok dia tayang. Apa yang ditayang di layar perak sama ada yang dalam filem. Sama. Dia tak lari kan. Dalam filem itulah iradat. Di layar perak itulah kudrat. Dia panggil tanjizi hadis. Tunai baru dipamerkan. Sekarang saya ni tuan-tuan dah mati, filem kematian dah ada. Sampai masa dia tayang. Tayang tuan-tuan tengok saya mati macam mana. Mati jatuh motor ke, mati tengah sembahyang ke. Allah tuan-tuan. Askar pencen. Askar pencen tuan-tuan. Ini cerita di Perak. Dekat Ipoh. Dia pencen askar. Dia punya tekad, aku cukuplah, aku dah kerja berapa puluh tahun. Pencen aku ni, aku nak gunalah, dia kata, sebagai kehidupan dia lah. Anak-anak pun semua dah besar, semua kerja. Kan? Pencen ni pun dah cukup makan dah, dia kata. Dia pilih jadi apa tuan-tuan? Jadi tok siap. Surau dekat tempat dia duduk tu, dia jadi tok siap. Orang pilih jadi tok siap. Dia memang minat jadi tok siap. Kerja dia tak nak pagi-pagi, lepas sembahyang subuh tu semua, sembahyang sunat duha apa semua, dia basuh-basuh tandas apa semua ni. Dia balik rumah saat makan nasi semua, saat lagi dia main balik. Dia suka beribadat, baca Al-Quran, sunat duha, zikir, atok sejadah orang nak sembahyang apa semua. Dia buat kebajikan. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, tengah sembahyang sunat duha, mati. Dia mati dalam sujud. Bukan tok guru, bukan ulama besar. Seorang askar pencen dia. Tuhan nak bagi tuan-tuan. Tengah sujud. Orang pergi kat tengah sujud, mati tengah sujud. Allahu Rabbi ya Karim. Tuhan nak bagi kat kita. Masya Allah, anugerah Allah Ta'ala. Tuhan takdir dia mati macam tu. Jadi sebelum dia mati, memang dah ada filem kematian dia. Macam kita lah tuan-tuan, kita ada sifat kehendak tak? Ada. Kalau kita tak ada sifat kehendak, macam mana kita nak makan, nak minum, nak pergi kedai? Pergi mana Ayub? Kedai. Buat apa? Beli gula, beli beras. Mana dalam hati tu
Dia nak beli gula, nak beli beras. Kenapa nak beli gula beras? Sebab dia berkehendak. Ada sifat kehendak yang menyebabkan dia nak beli beras. Pergi kedai. Assalamualaikum, Mak. Salam. Nak beli apa je? Beras. Berapa kampit? Sekampit. Beras apa? Beras jasmin. Berapa hancur? 5% hancur. Berapa berat? 10 kilo. Maka dia pun ambil beras tu letak atas meja. Beras yang ada atas meja dengan beras yang ada di dada dia, kehendak dia sama tak? Sini beras, sana beras. Sini jasmin, sana jasmin. Sini 5% hancur, sana 50% hancur. Tapi sini kehendak, sini beras. Boleh beza tak beras dengan kehendak? Iradat dengan beras, boleh beza tak? Yang ada pada Allah Ta'ala itu azali, itu tuan-tuan sekalian qadim. Yang berlaku atas muka bumi ni baharu. Apa yang Allah kehendaki semua berlaku. Fa'alul lima yurid, semua berlaku, tuan. Lepas tu kita jangan sombong. Kita kaya, kita boleh jadi miskin. Kita berpangkat, boleh hilang pangkat. Di balam Perdana Menteri pun hilang pangkat, tuan-tuan, jangan main. Tambah kita tak nak pangkat apa hari. Tak usah act lah. Kita kaya macam mana, jangan act. Pangkat besar, jangan act. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita lemah, kita miskin, jangan susah hati, tuan-tuan. Mana tahu satu hari kita boleh jadi orang kaya. Ada orang miskin jadi kaya. Kawan saya tu dia bukan ada apa, tuan. Guru sekolah kebangsaan dia. Guru gaji dulu 100 pun tak sampai. Guru agama, sekolah rendah. Dia tulis buku, tuan-tuan. Tiba-tiba buku yang dia tulis, dia jadi teks untuk sekolah kebangsaan seluruh negeri Perak. Dia dapat royalty. Dia beli tanah. Tahu-tahu tanah ada biji pula dah. Ada naik tangan tu. Sehingga dia, tuan-tuan, menjadi penyimpan terbanyak Bank Bumi Putra. Saya pergi ziarah dulu tahun 70. Tuan-tuan tahu Bank Bumi Putra? Mana ada lah, lingkup lah. Kerja puak-puak tu lah. Pelingkup Bank Bumi Putra. Yang beli, yang telan Bank Putra tu Bank of Commerce. Bank of Commerce ni, tuan-tuan, dia tu bank estate dia. Bank Bumi Putra besar. Mana ada tempat tak nak Bank Bumi Putra? Dia berkata ulak lidi makan daga. Itu cerita lama. Itu tinggal dululah. Dia tunjuk kat saya, tuan-tuan, kerih emas. Pengurus Bank Bumi Putra Perak hadiah dekat dia kerih emas kerana penyimpan duit terbanyak di negeri Perak dalam Bank Bumi Putra. Namanya Ustaz Bushra. Tapi dia tak terliok lah, tuan-tuan, dengan dunia ni. Rumah dia macam rumah tu lah. Dia buat, tuan-tuan, rumah anak yatim. Darul Aitam dekat Temuh sana. Anak yatim semua dia bagi makan. Mengaji semua free. Siapa mengaji pandai dia hantar pergi luar negeri. Semua duit dia. Dia sikit tak heran. Kekayaan ni dia kata, Ustaz, kekayaan ni semua Allah Ta'ala anugerah. Allah uji kita. Kita guna untuk apa? Kalau kita, tuan, lagi. Kadang-kadang kesian tengok manusia, tuan. Allah tunjuk kita atas muka bumi. Pulun cari duit, surau masjid tak nampak. Tahu pulun. Kerja sungguh, tuan. Buat rumah 2 juta. Rumah siap, dia mati. Tak ada duduk. Orang ajak main masjid. Alah, tunggulah. Tak selesai rumah lagi. Rumah selesai, dia kojol. Lepas tu isteri muda tu umur 17 tahun. Takkan kau nak tunggu kita? Kita dah mati. Kahwin laki baru, basuh kaki lah, tuan-tuan. Bodoh. Kesian, tuan-tuan, tengok manusia ni. Itulah. Duduk dalam kubur, berayun lah kita suara. Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dah sebut dah, muridan sebut dah. Sami'an, basiran, mutakalliman. Mutakalliman, Tuhan berkata-kata. Berkata-kata, tidak berhuruf, tidak bersuara. Habis yang Quran kita baca tu, tu panjang cerita lah pula dah. Cerita tu tak habis bismillah dah. Tadi dia telefon tadi, isteri saya masuk hospital dah. Dia suruh balik cepat. Tak tu lah kot dulu, lain kali lah tambung pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni tuan-tuan nak mengaji sifat 20, jom pergi pondok saya. Free.
Saya tak ambil sebarang yuran. Bahkan saya bagi beras. Siapa yang mengaji pondok saya, mengaji free. Tempat tinggal semua free. Lepas tu asrama free. Lepas tu kitab beli sendirilah. Kitab kan mahal. Mata Mubarahil RM3. Faridatul Faraid RM4. Aqidatul Lajin RM5. Kitab murah-murah. Kitab ni mahal sikit. Satu set 50. 2 buah. Tak mahal kitab, tak mahal. Lepas tu saya dah beli ikan keli. Siapa rajin nak masak ikan keli, cedok ambil lah. Semalam saya buat masuk benih 10,000. Lepas tu dah ada tu 10,000 dalam kolam tu ada dekat 2-3 ribu ada. Nak makan cedok. Yang keli pun galak hidup tu tak mati-mati. Oh, sihat betul. Sebelah ayam kampung. Pakat sihat ayam kampung pun. Rupanya kita bagi orang makan, mengaji makan tuan Allah. Ayam tak sakit. Orang lain semua ayam sakit. Kena hawak lah, kena apa lah. Ayamku sihat walafiat. Belah kami dia beranak tu lah. Tu dia. Tuan nak tunjuk kat kita. Jadi pemurah lah tuan-tuan. Belah telur apa? Belah telur itik. Telur itik ayam. Itik ni saya sakit lah. Itik tuan-tuan makan kuat. Saya sehari kena itik tuan RM500. 500 kampit RM500. 2 hari RM1,000. Aku sebelih aku jual. Buat apa banyak-banyak. Lah kita pun. Tu yang buat buah hulu tu. Tu buat buah hulu macam telur banyak tu. Ramai orang komplain saya. Ni nak komplain ni. Tak apa dia pula dah. Effendi pada Pulau Pinang. Kenapa? Nak komplain pasal buah hulu ni. Pasal ceramah keras nak mampu. Buah hulu lembut. Dia kata. Apa tak tayang apa terai juga. Ni saya alu-alukan. Sebab di pondok saya tu tuan-tuan kebanyakannya anak-anak muda. Laki-laki lah. Banyak anak-anak muda sekitar umur 20-an. Ramai. Seronok saya tengok mereka. Mereka kerja kuat, mengaji kuat, makan pun kuat. Buat tu makan pun kuat. Seronok lah dia. Anak-anak muda, Alhamdulillah. Ada seorang engineer tuan. Dia mengaji Universiti Unimap Perlis. Dia kerja Kelang baru 5 tahun. Dia letak jawatan, dia kata nak mengaji pondok lah, try tengok. Dah 3 tahun dia mengaji. Alhamdulillah tuan. Boleh lah setakat kitab-kitab ni benefit tu dia boleh mengajak atas surau lah dah. Baru ni tuan saya ada mesyuarat taklifi kuliah di Seberang Jaya, masjid yang tepi jalan besar. Saya ganti dia pergi. Saya tanya pengurusi masjid, bolehkah ni ganti anak murid saya ni? Nama apa ni? Boleh. Esok pagi-pagi lepas subuh dia telefon dah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Awak, anak murid Ustaz ni dia mengajak betul-betul lagu Ustaz. Ya lah, anak murid aku macam aku lah. Takkan macam orang lain. Seronok tuan. Dia seronok. Seronok tengok anak-anak muda kita ada lah, bukanlah semua. Sikit-sikit kita dapat tarik. Alhamdulillah. Lepas tu kalau ada darah marah ke, lepas SPM tu tak dapat kerja apa, duduk pondok mengaji, buat ibadat. Orang perempuan banyak tua-tua. Orang tua-tua banyak perempuan. Perempuan duduk pondok, orang tua-tua ramai. Ada lah dekat 20 orang. 20 orang. Lepas tu bila orang tua-tua main duduk pondok saya tu asalnya tempat muslimat hafal Quran. Budak hafal Quran pula kecil-kecil. Umur 10 tahun, 11 tahun. Bila bercampur orang tua-tua dengan budak-budak dia jadi macam tak apa nak cantik tu kan. Orang tua-tua suka beletak. Pok-pek budak-budak tu buat semua tak kena tu kan. Dia pun meronggot kat saya. Tak apalah saya kata nantilah ustaz buatlah kat apa. Buat bangunan untuk tahfiz muslimat. Alhamdulillah. Ada seorang cikgu tu nama Cikgu Mu'ad. Dia tu usaha masjid Bakar Arang. Pak dia mati wakaf rumah kampung kat saya. Kami piduk seminggu di kampung tu. Buka habis rumah tu, buat balik. Pergi pasang. Tanah luas ada 2 ekar tanah kosong. Rupanya tuan, masa kita tengok tu rumah tu besar. Duduklah kampung, besar lah. Bila pasang-pasang kecil lah. Rupanya tanah luas. Bila pasang tengah padang, jadi kecil. Saya kata kalau besar ni tak jadi budak-budak mengaji tak cukup. Saya kata cari dana sikit begitu gini, kita perbesar lah 2 kali ganda rumah tu. Jadi bangunan dia hampir siap. Saya ingat dah dekat 80 ke 90% lah. Kemudian kita dapat pendiawaian, nak wiring lah. Allah hantar kat saya tu ada budak tu ada dia main jual barang. Dia tu boleh wiring, boleh buat kerja-kerja wiring. Dia memang kerja tu.
Jadi dia main duduk pondok, dia pun boleh tolong. Kita beli barang apa semua, dia pasang-pasang, bagilah duit dia sikit. Dia taklah macam mana kita panggil kontraktor tu dengan harga yang mahal. Jadi malam ni kok tuan nak tolong saya, bolehlah. Kalau tuan-tuan bagi derma sikit, kita gunakan untuk tujuan pendawaian tersebut. Saya dah siapkan tuan-tuan satu, dia rumah teres, rumah pondok perempuan muslimat ni, rumah panjang tu, macam rumah teres lah. Dia keluasan dia 20 kali 30 kaki dalam tu. Ada 2 bilik, 1 hall, ada bilik masak dan ada tempat buang ayak lah, bilik ayak. Kita buat rumah tetamu. Siapa nak pergi duduk 2-3 hari kan, seminggu 2 kan, nak pergi duduk di pondok tu, nak mengaji nak apa, bawa keluarga pun boleh. Ada 2 bilik. Aircon tak ada lah, kipas angin tu ada lah. Tak kira aku pasal aircon semua pondok buat aircon, mampu lah aku. Lah pun 4,000 tuan bil api ke min. Bil api mahal. 2 bulan lepas 3,000 ya. Baru ni dah nak ambil 4,000. Saya tanya pasal apa mahal. Pegawai tu kata, Ustaz dah naik dah bil tarif. Ustaz tak perasan kot naik lama dah. Saya kata tak dengar naik pun. Memang kami tak bagi tahu ke orang. Kami ni ahli sufi. Tengah-tengah tuan naik. Dia kata pada apa. Seronok dah. Saya seronok tengok mereka kuat ibadat, mengaji apa semua, seronok. Ada kalau siapa-siapa ada anak muda apa, budak-budak ni mesti pun rajin juga. Baru ni universiti mana tak, universiti ni kot yang apa, yang engineering apa Krian punya ni. Dia pun cuti lama apanya, main duduk dekat 2 bulan. Duduk mengaji pondok UiTM pun main. Depa nak mengaji kitab-kitab lama. Alhamdulillah anak-anak muda malah jinak, seronok dengan cara-cara kitab lama ni, insya-Allah. Ala lukan. Kalau tuan-tuan pergi pondok saya tak ada pun boleh, budak-budak lain boleh tunjukkan di mana tempat nak duduk apa semua. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi segi makna kata kita buatlah sikit projek-projek ekonomi belah kambing. Kita giat tanam pokok napia. Napia ni dia macam mana pokok tebu tuan. Kambing suka makan. Pokok lain kalau kambing duk ragut pokok tu mati. Saya tengok pokok napia ni, kambing ragut dia tak mati, lagi tumbuh lagi elok. Penuh saya tanam banyak. Tanam pokok napia belah kambing. Ni kita buat sikit-sikit projek ekonomi untuk menampung keperluan kita. Setakat ni dah 3 tahun berjalan, nampaknya alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi bangunan yang saya sebut tadi tu untuk muslimat tahfiz. Karena kita ada tahfiz muslimin dan muslimat. Yang pondok ni baru kita buat, lebih kurang malam masa, lebih kurang 3 tahun. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, lebih kurang latar belakang. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi tak payah mana, tuan-tuan turun tol Cangkak Jerin. Tol Cangkak Jerin tu, keluar tol Cangkak Jerin. Kalau keluar tol tu dia tulis bawah, belah kanan pergi bawah, belah kiri Cangkak Jerin. Terus ya, jangan kona-kona mana, straight. Tuan-tuan jumpa terung, sana banyak terung macam bendi. Terung, lepas terung tuan jalan Padang Gajah. Jalan lagi lepas Padang Gajah tuan-tuan jumpa Sungai Rotan. Lepas Sungai Rotan tak lama tu tuan-tuan nampaklah Batu Hampak. Dia tulis Batu Hampak. Tuan-tuan nampak belah kanan tu nampak klinik Batu Hampak. Lepas sebelah klinik tu ada masjid Batu Hampak. Jalan sikit lagi ada sekolah kebangsaan Batu Hampak. Lepas sekolah kebangsaan Batu Hampak tu selang 2-3 tiang elektrik, nampak signboard Mahat Tahfiz Qiyam. Masuk belah kanan tu. Tak jauh dari situ 1 kilometer jalan kampung dekat kebun sayur tu adalah sekolah saya. Kokoklah mana tahu ada anak muda, ramai anak muda, saya seronok tengok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makna kata bagi kita taufik, hidayah, boleh beramal, boleh beribadat. Nak buat apa lagi tuan-tuan? Kita akan kembali ke sana, akan balik jumpa Allah Ta'ala. Bekalan kita ibadat. Nak beribadat mesti dengan ilmu yang betul. Kalau ilmu tak betul, saya kesian kadang-kadang tengok orang tuan-tuan beribadat, dia tidak belajar. Macam ada orang semayang tuan-tuan. Tok Guru saya pesan, kadang-kadang bila kita semayang tuan, kita kena ingat ni takbir ihram ni, takbir Allahu Akbar ni, dia ada 4 tempat ya tuan. Tuan-tuan angkat tangan ni 4 kali, 4 tempat ya. Tempat yang pertama, dia angkat tangan ni sunat, bukan wajib, sunat. Walaupun sunat, kita kena buat bagi elok lah. Takbir ihram, Allahu Akbar.
Kemudian tuan baca apa gitu gini, tuan nak turun rokok. Allahu Akbar, angkat tangan. 2. Tuan bangkit pada rokok, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. 3 kan? Satu lagi mana? Satu lagi ketika tuan bangun daripada tahiyat awal. Tuan duduk tahiyat awal, tuan bangkit nak pergi rakaat ketiga. Yang tu ada angkat tangan. Yang lain tak ada, tuan. Dia sembahyang subuh pun angkat tangan. Subuh mana tahiyat awal. Jadi bila kita angkat tangan sedangkan dia bukan perbuatan sembahyang. Bergerak 3 kali turut boleh membatalkan sembahyang. Jadi kita takut. Tangan ni anggota berat, tuan. 2 pi, 2 turun, 4 turun, habis kita. Satu-satu. Uduk pun nak kena jaga. Antaranya saya tengok banyak orang ambil uduk, tuan-tuan, tumit tak basah. Dia letak tumit dia tu atas simen, dia jurih. Brum, 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 brum. Tumit dia kering. Tak sah uduk dia. Muslimat nak ambil air semayang, basuh muka, kena basuh apa yang ada dalam kawasan muka. Termasuk yang ada makna muka ni, tempat tumbuh rambut sampai sini. Ni sini. Semua ni kawasan muka. Termasuk yang tumbuh tepi pipi sini. Dia panggil sideburn. Jangan ambil rambut tu cakuk dekat telinga. Sapu pangkai, tak mau. Kena lepas. Basuh semua sekali. Kita sapu rambut. Sapu rambut. Maksud rambut, tuan-tuan, kepala atas sapu rambut, atas sapu kepala, dalam kawasan kepala. Kalau muslimat pakai sanggui, dia sapu kat sanggui. Kalau dia buka sanggui dia, rambut tu ada kat punggung. Tu tak mau. Dia mau rambut yang ada dalam kawasan kepala. Makrok, rambut dia tu dia sampai ke bau, sampai sini. Dia pun sapu sini. Tak boleh, kena sapu atas kawasan kepala. Sapu di sini tak mau. Banyak cerita lah sangat, tuan-tuan. Nanti kita mengajilah, insya-Allah. Bagi orang yang baru, orang nak kahwin, dia kena belajar juga. Laki-laki juga kena belajar berkaitan haid nifas. Nanti isteri nak tanya kita. Kalau kita tak betul kiraan dia, takut dia nifas, kita kata tak, kita semayang, berdosa. Sedangkan dia bukan nifas, dia nak darah istihadah, kita tinggal semayang, berdosa juga. Jadi benda ni banyak cerita, tuan-tuan. InsyaAllah dengan kita menuntut ilmu tadi ni, maka insyaAllah kita dapat buat ibadat dengan cara yang tepat dan betul. Itu sajalah, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal aq indal hisab. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Takbir. Allah.